أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar tajuk era masyarakat jahiliah. Dalam tajuk era masyarakat jahiliah, kita akan belajar maksud jahiliah, masyarakat Arab jahiliah sebelum kerasulan Nabi dari sudut akidah dan juga akhlak, serta tujuan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat jahiliah. Bersedia pelajar? Ustazah harap kamu semua bersedia untuk menerima ilmu dalam tajuk era masyarakat jahiliah. Maksud jahiliah. Kita tengok dulu. Kita biasa dengar, kita biasa sebut. Apa itu jahiliah? Jahiliah berasal dari perkataan jahala yang bermaksud tidak tahu, bodoh atau jahil. Jahiliah berasal dari perkataan jahala yang bermaksud tidak tahu, bodoh atau jahil. Kejahilan masyarakat Arab pada masa itu bukan bermaksud mereka tidak berilmu. Bukan bermaksud mereka tidak berilmu. Mereka terkenal hebat dengan bersyair dan berqasidah. Sampai ada pertandingan syair dan qasidah pada masa itu di Mekah. Mereka jahil dari akidah dan akhlak. Dari segi pegangan dan perangai mereka jahil. Itu mereka tidak tahu. Mereka buat benda buruk. Dari sudut akidah, mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi mencampur adukkan dengan penyembahan berhala, amalan sihir dan khurafat. Dari sudut akidah, pegangan, kepercayaan, mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim ni ajaran yang betul lah sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Tetapi mereka mencampur adukkan dengan penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala di Kaabah pada waktu itu memang terdapat beratus-ratus berhala. Mereka mengamalkan amalan sihir. Mereka percaya kepada sihir dan khurafat. Dari segi akhlak pula, mereka banyak melakukan perilaku buruk seperti suka menindas perempuan dan hamba, berjudi serta minum arak. Buruk sangat. Perempuan ni, kalau kita selusuri sejarah, tak ada harga pun bagi mereka. Anak perempuan dibunuh, ditanam hidup-hidup. Dengan kata lain, perempuan ni menjadi hamba seks kepada mereka pada waktu itu. Dan hamba memang diseksa. Hamba perempuan
boleh ditiduri oleh tuan dia. Dan anak yang lahir tu status dia anak hamba, bukan anak dia. Tengok betapa teruknya akhlak mereka. Suka berjudi dan juga minum arak. Okay, kita tengok masyarakat Arab jahiliah sebelum kerasulan Nabi dari sudut akidah tadi. Kejahilan mereka dari sudut akidah, pegangan kepercayaan mereka ni macam mana? Okey, mereka menganut agama Yahudi. Sebahagian daripada mereka menganut agama Yahudi, iaitu agama Samawi yang diubah suai daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam mengikut kehendak penganutnya. Agama Yahudi ni diajar oleh Nabi Musa, tetapi mereka telah mengubah suai mengikut kehendak mereka. Okay, mereka banyak memfitnah para nabi dan menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang lah. Mereka datang dari Palestin ke tanah Arab. Yang kedua, anutan mereka adalah agama Nasrani. Agama ini juga merupakan agama yang diubah suai, bukan uang ya. Pelajar minta maaf, Ustazah salah taib. Agama yang diubah suai daripada agama Nabi Isa alaihissalam mengikut keinginan penganutnya. Sama dengan agama Yahudi tadi. Mereka mempercayai Nabi Isa anak Tuhan. Mereka datang dari Habsyah dan Rom. Abrahah, Raja Nasrani, membina tempat ibadat baru di Yaman untuk menyaingi populariti Kaabah di Mekah. Namun gagal dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini dipaparkan dalam surah Al-Fil. Kisah ini berlaku semasa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya kita tengok juga lagi dari segi akidah, kepercayaan yang ketiga iaitu kepercayaan Majusi. Okey. Kepercayaan Majusi ini dianuti oleh golongan penyembah api. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api yang disembah oleh penganut Majusi di Parsi padam. Api tersebut tidak pernah padam selama 1000 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padam pada malam kelahiran. Okey, yang seterusnya kepercayaan animisme ataupun animisma, kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai roh dan semangat. Oleh itu, penganut kepercayaan ini menyembah alam seperti matahari, bintang dan pokok. Okey, banyak lagi lah, bulan ada. Semuanya percaya kepada roh. Okey, dan semangat ini animisme. Okey, masyarakat jahiliah, okey, dari segi akidah juga, okey, agama Hanif yang tadi kan, yang kita belajar tadi, dari segi akidah mereka menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Okey, agama Hanif ni lah. Awalnya, majoriti masyarakat Arab menganut agama Hanif. Agama Hanif ialah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Agama ini adalah agama Samawi seperti agama Islam. Buktinya, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang satu. Percaya kepada hari kebangkitan dan hidup sesudah mati. Percaya kepada dosa dan pahala. Okay. Ajaran agama Hanif diteruskan amalannya dalam agama Islam seperti ibadat korban, haji dan umrah. Okay. Boleh faham? Okay, setakat ini Ustazah harap kamu dapat faham. Okey. Masyarakat Arab jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dari sudut akidah, agama menyembah berhala.
Agama ini mula diperkenalkan oleh Amir bin Luhai, pemimpin Khuza'ah. Dia menemukan ajaran tersebut di negeri Syam, lalu membawa berhala bernama Hubal ke Mekah dan meletakkannya di dalam Kaabah. Kemudian, dia mengarahkan seluruh penduduk Mekah supaya menyembah berhala tersebut. Agama ini dicampur adukkan dengan agama Hanif sehingga muncul sebagai agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini disebarkan ke seluruh tanah Arab pada musim haji. Ketika Mekah berjaya dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebanyak 360 berhala di sekitar Kaabah. Semuanya dimusnahkan oleh baginda dan para sahabat. Okey, ini agama menyembah berhala. Okey, kita tengok pula masyarakat Arab Jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad dari sudut akhlak. Okey, tadi yang kita bincang tadi akhlak buruk kan? Tapi pada masa yang sama, mereka ada juga akhlak yang baik. Okey, kita tengok akhlak buruk dululah. Okey, akhlak buruk berjudi dan minum arak. Mereka suka berjudi dan minum arak. Perzinaan dan pelacuran berleluasa. Okey, mengamalkan bigami. Okey, bigami ni kalau saya salah tolong betulkan. Okey. Anak tiri boleh berkahwin dengan ibu tiri. Contohnya si ayah berkahwin dengan seorang perempuan ni. Okey. Tiba-tiba si ayah tu mati. Si anak ni berkenan dengan mak tiri dia. Okey, boleh berkahwin. Okey, yang ketiga, pewarisan harta hanya kepada lelaki. Perempuan tak ada apa. Seperti mana saya terangkan tadi, perempuan memang tidak ada harga pada zaman Arab Jahiliah ni. Membunuh anak perempuan. Mengamalkan tenung nasib, berperang kerana perkara kecil. Suka bergaduh. Mengamalkan tenung nasib. Tengok. Belum pergi mana-mana, pergi tengok dulu. Tanya orang tenung nasib. Kalau aku pergi hari ni, okey ke tak perjalanan aku? Macam tu. Okey. Ni macam ni, boleh tak anak aku berkahwin dengan anak dia? Jadi kaya tak? Tenung nasib. Dosa. Okey. Dari segi akhlak yang baik pula, masyarakat Arab ni jenis menepati janji. Berani, kuat dan pantang menyerah. Menjaga kebersihan mulut dan kuku. Tidak mengahwini mereka yang tidak ada pertalian darah. Menghormati tetamu. Taat kepada pemimpin. Menghormati bulan haram. Okey. Sebab pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat jahiliah. Okey, khususnya kepada masyarakat Arab Mekah lah. Kenapa Rasulullah diutuskan ke sana? Okey, yang pertama untuk menyempurnakan akhlak mereka tadi. Akhlak baik mereka tu nak lebih sempurnakan lagi, nak sisihkan akhlak buruk yang mereka sedang lakukan. Kedudukan strategik antara 4 kuasa besar dunia iaitu Rom, Parsi, Greek dan India. Tanah Arab, Mekah pada waktu tu duduk dalam keadaan strategik. Mekah ni ia menjadi pusat perniagaan, pusat ibadat lah. Dah pada masa tu. Okey, Kaabah tumpuan untuk beribadah terutamanya pada musim haji. Keistimewaan bahasa dan budaya Arab. Okey, ini antara faktor mengapa Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Arab Jahiliah. Tapi
itu bukan bermaksud agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah hanyalah untuk masyarakat Arab jahiliah di Mekah, tetapi untuk semua orang-orang yang jahil di seluruh dunia daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Kerana Rasulullah merupakan rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan memperbetulkan akidah umat manusia. Okey pelajar, sampai situ saja Ustazah harap kamu semua faham dan dapat mempelajari tajuk ini dengan baik. Apa yang kurang daripada Ustazah, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang akan datang. Okey, kamu boleh share untuk kebaikan bersama. Mungkin dengan kamu share nanti, kamu kongsi maklumat ini, dapat memberi manfaat, kita sama-sama berkongsi pahala kebaikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.